Saya cerita semula lah sebagai penutup. Jadi ingatlah, Allah Ta'ala datangkan sesuatu tu, kita kena muhasabah diri, terutamanya di akhir zaman ini. Baik, sebagai penutup, saya kena ada buah tangan, saya kena ada oleh-oleh untuk orang Penang. Malam ni saya nak ijazah, saya nak ajar amalan pendinding diri, amalan untuk mencegah sihir santau dalam masyarakat kita. Yang pertama saya nak ajar malam ni, saya ijazah terus. Amalan pendinding diri, amalan nak pagar, amalan untuk sekatan, supaya kita tidak terlibat dan tidak terkena unsur sihir santau ni. Yang pertama sekali, tolong amal ayat kursi dengan wakaf 9, baca 11 kali. Jangan baca sekali macam wirid semayang, salah. Kalau kita wirid semayang, betul kita baca sekali, tapi untuk amalan pendinding diri, untuk pagar diri, sekatan, kena baca 11 kali. Kalau wirid semayang tak apa sekali, pendinding mesti banyak, pagar mesti banyak, faham? 11 kali dengan wakaf 9. Faham wakaf 9 ni? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Baca dengan wakaf 9 11 kali. Baca 11 kali ayat kursi dengan wakaf 9. InsyaAllah pendinding diri, pagar diri, keselamatan diri daripada sihir santau. Itu yang pertama. Yang kedua, amal baca ayat 7 Mubin surah Yasin. Buka surah Yasin, dalam tu ada ayat 7 Mubin. Cara dia, cara dia ada cara dia. Dalam surah Yasin ada 7 Mubin. Cara dia, Mubin yang pertama tiup kanan, Mubin yang kedua kiri, Mubin yang ketiga depan, Mubin yang keempat belakang, Mubin yang kelima atas, Mubin yang keenam bawah, Mubin yang terakhir yang ketujuh daripada ubun kepala sampai hujung kaki. Siapa yang amal baca ayat 7 Mubin setiap hari, sekiranya ada orang buat sihir santau, mari arah kanan tak boleh, mari nak arah kiri tak boleh, mari tikam belakang tak boleh, mari santau kat udara tak boleh masuk. Sebab berkat amal ayat 7 Mubin tadi. Mari melalui tanah ataupun tapak rumah kita ataupun tapak kedai kita, sihir tu mai kat bawah tapak tak boleh masuk badan kita. Sebab berkat amal ayat 7 Mubin surah Yasin. Amal cara dia, ambil daripada ayat kepala Mubin sampai habis Mubin. Ambil kepala ayat Mubin sampai habis Mubin. Bukan baca daripada Yasin awal sampai akhir. Boleh juga nak baca Yasin awal sampai akhir, takut bunyinya Allah Ustaz panjang sangat pula. Jadi ambil yang mudah. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin wa ma alayna illa al-balagul mubin inni idzal lafi dalalin mubin. Baca Mubin 3. Yang keempat sambung sendirilah pula. 3 sudahlah saya ajar. InsyaAllah baik. Tu yang kedua. Yang ketiga, amal baca bismillah yang ketujuh. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillah yang ketujuh ni ialah penawar sihir santau. Ditulis dalam kitab Profesor Datuk Dr. Harudin ada, dalam kitab Mujarrabat pun ada, dalam kitab karangan Syekh Abdul Qadir Ajalani Fathul Ghaib pun ada. Iaitu diistilahkan dengan istilah Bismillah 7. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Baca ayat ni 7 kali waktu pagi, 7 kali waktu petang. InsyaAllah kalau orang buat sihir dalam gelas kita, gelas tu akan pecah.
Ni pernah berlaku pada saya. Pernah berlaku pada saya dekat kedai. Berlaku sihir di kedai tu. Saya masuk selepas kuliah, saya order teh tarik. Bila sampai saya pegang, kapom, meletup habis. Rupa-rupanya saya cek kat dinding, Allah. Saya faham lah tu. Jadi amal ayat 7, ayat bismillah 7. 11 kali waktu pagi, 11 kali waktu petang. Petang lepas asar sebaik-baiknya. Baik, ni yang ketiga amalan. Mana? Baik. Ni ada persoalan. Ada setengah tempat saya mengajar, saya ijazah 7 kali. Ada setengah tempat saya mengajar 11 kali. Mana yang 7, mana yang 11? Baik, saya jelaskan supaya tidak bergaduh. Yang 7 ada 3 pandangan ulama sebut. Iaitu yang pertama daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang kedua oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang ketiga Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Baik, itu pandangan yang 7 kali baca. Yang 11 kali baca disebut oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Itu yang pertama. Yang kedua disebut oleh Profesor Datuk Dr. Harundin dalam kitab dia. Dan yang ketiga disebut oleh Profesor Syekh Dr. Yusuf Qadawi dalam Fiqh Ihya Ulumuddin, amalan-amalan untuk pencegahan. Jadi bila kita tengok dia punya maksud, kita orang awam, baru kita faham kita orang awam, kalau 7 dengan 11 sudah barang tentu 11 yang banyak. Kalau diberi uang pitih ringgit money, 7 dengan 11 ringgit yang kita nak. Kalau gaji kecil dengan gaji besar, sudah barang tentu gaji besar yang kita minta. Jadi ambillah yang 11. Kalau saya sebut 7, memang betul, saya akui ada masjid yang saya mengajar, saya suruh 7 kali. Tapi ada tempat yang sebut 11. Sebab apa? Saya takut orang terkejut. Allah Ustaz, banyak sangat 11. Jadi pilihlah. Siapa nak amal 7, dia dapat sikit. Siapa amal 11, dia dapat banyak. Ni saya sebut dalam kuliah. Kalau anak murid saya di pondok saya, tahu tak jumlah dia? 70,000. Tu tanya saksi depan. Tu anak murid saya depan tu. Anak murid saya di madrasah saya 70,000 wajib la ilaha illallah. Tak cukup, tak tebus diri, mesti tebus diri dengan la ilaha illallah 70,000. Itu pengajian di pondok saya. Untuk madrasah Masjid Surau saya bagi ringan-ringan je. 11 kali boleh InsyaAllah. Itu bismillah 7. Yang seterusnya, amalan pendinding pencegah daripada sihir santau yang boleh kita amal, cukup mudah. Nombor apa? Nombor 4 Betul? Nombor 4, ayat ke-9 surah Yasin. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Baca dia 7 kali. Ayat ke-9 surah Yasin baca 7 kali. Sebab apa? Dalam ayat tu saddam wa min khalfihim saddam, dinding, hijab. Buka tafsir, buka Quran tafsir, tengok maksud ayat tu. Wa ja'alna min baini aydihim saddam wa min khalfihim saddam. Apa maksud saddam? Dinding, hijab, pagar. Perantaraan alam gaib dengan alam nyata. Jadi baca 11 kali. Cara dia, tengok. Baca ayat ke-9 surah Yasin, cara dia letak tangan kanan depan. Pusing tawaf lawan jam. Letak tangan depan, pusing lawan jam, pusing tawaf Kaabah. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Insya-Allah. Kita pusing badan kita sampai depan, raut dekat ni, wajah kita sampai bawah. Insya-Allah. Siapa yang amal ayat ke-9 surah Yasin dengan 7 kali baca, lawan jam, tawaf, Kaabah. Ni Kaabah, permulaan tawaf Hajarul Aswad mesti ke sini kan. Kalau ke sini ikut jam, ni jam, tengok jam. Ke sini ikut jam, lawan jam, tawaf, pusingan tawaf. Siapa yang pernah buat umrah, buat haji, dia tahu. Pusingan tawaf, pusingan tawaf. Baca 7 kali ayat ke-9 surah Yasin. Siapa-siapa yang amal 7 kali baca pusing, insya-Allah Allah Ta'ala lindungi dia daripada anasir gangguan iblis syaitan jin, sihir santau yang datang, yang mari, yang melalui kita. Baik, 4
Yang kelima, amal baca ayat 3 kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Baca dia berapa kali? Paling kurang 3. Al-Falaq 3, Al-Ikhlas 3, Al-Falaq 3, An-Nas 3 kali. Jangan baca sekali-sekali salah. Sebab ada sebab pula. Berdasarkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca 3 kali dari surah Al-Ikhlas, menyamai dia membaca senaskah Al-Quran. Allahu Akbar. Itu hadis. Baca 3 kali macam baca satu naskah Al-Quran. Jadi baca 3. Boleh Kul huwallahu 3 kali, kul a'udzu bil falaq 3 kali, kul a'udzu birabbin nas 3 kali. Baca 3. Waktu paling baik ni baca ayat ni selepas asar, untuk nak cegah, untuk nak elak sihir santau. Baca lepas asar, waktu paling baik. 3 kul. Lepas tu ada soalan pula. Orang tanya, dah ustaz, baca 4 ku boleh tak? Apa 1 ku lagi? Al-Kafirun pun boleh. Nak tambah kul ya ayyuhal kafirun, Al-Kafirun boleh. Baca yang saya baca 3 ku, tapi nak tambah 4 ku pun boleh. Yang tak bolehnya ku. Pandai sebut ku je, tapi tak baca. Macam burung terkukur, kuku saja, buat benda apa? Bacalah. Jadi kena baca. Kalau tak baca tak jadi apa. Walaupun 3 ku, walaupun 4 ku tak baca, nak benda? Baca 3 ku ataupun 4 ku. Baik. Dan yang keenam, yang terakhir, kalau boleh kita jangan jadi manusia yang bakhil, yang kedekut, yang tak jaga hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu selawat Nabi. Kalau boleh, amal selawat Nabi ni saya buat kesimpulan berdasarkan Ustaz Azhar pun sebut juga. Ustaz Azhar sebut dalam kuliah baru ni, orang tanya dia. Jadi saya buat kesimpulan juga 300 kali. Selawat Nabi jangan kurang 300 kali setiap hari. Paling pendek Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, cukup dah. Ataupun Allahumma salli ala Muhammad, paling pendek 300 kali. Kalau cek dalam kuliah Ustaz Zahar pun dia sebut 300 kali juga, paling kurang. Ni amalan saya cek sesuai dengan hadis-hadis, dengan pandangan-pandangan ulama. Jadi boleh 300 kali setiap hari selawat Nabi. Sikit je tu. Cuba tanya anak murid saya. Di madrasah saya, pondok saya 1000 kali setiap hari. Di sini 300 cukuplah. Di pondok saya, madrasah saya 1000 kali sehari selawat Nabi. InsyaAllah. Ingat, saya nak jelaskan, siapa yang amal selawat Nabi, dia akan dapat garantor jaminan Allah, jaminan Nabi. Di mana garantor jaminan Allah, jaminan Nabi? Orang lelaki sentiasa dengar hari Jumaat firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallah, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mengucap selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, ucaplah selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalaulah Allah Ta'ala yang mencipta, yang menjadikan Nabi Rasul itu sendiri, dia berselawat kata Nabi, tiba-tiba kita tak berselawat, Allahu Akbar. Allah Ta'ala berselawat, dan siapa lagi? Hawa malaikah dan sekalian malaikat berselawat kata Nabi. Tiba-tiba kita orang Islam akhir zaman, sehari tu tak ada langsung selawat Nabi. Lepas tu dia buat pengakuan tu, Ustaz, saya selawat juga dalam semayang. Belah, selawat dan semayang itu yang wajib. Siapa yang tak sebut selawat dan semayang, tak sah salat dia, tak? Oleh kerana yang wajib itu dia buat dalil, Ustaz, saya selawat dan semayang. Hodoh, minuh muih ni. Orang Terengganu kata minuh muih. Itu tak dikira, sebab itu bacaan wajib salat. Ini amalan khusus. Jadi berselawatlah kata Nabi paling kurang 300 kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salla ala wahid sallallahu biha asyara. Barang siapa yang berselawat ke atasku sekali,
niscaya Allah Ta'ala balas ke atasnya 10 kali. Tengok, Masya Allah, tabarakallah, jaminan Nabi, jaminan Allah semua ada. Jaminan Nabi, jaminan Allah semua ada. Ini dalil bab selawat Nabi. Jangan ikut Wahabi. Wahabi banyak selehing. Maulidur Rasul tak boleh, berzanji tak boleh, berselawat tak boleh, ngaji tak habis nak bantai orang. Jadi jangan ikut dia. Kita ikut yang ahli sunnah wal jamaah. Berselawat Nabi paling kurang 300 kali, insya-Allah. Barang siapa yang berselawat atas Nabi, Allah Taala beri ganjaran dia. Jadi saya kira sebagai penutup dengan amalan ijazah ini, saya lafazkan bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya Allah, kami bersaksi dengan amalan yang kami ijazahkan ini, engkau berikanlah keberkatan, engkau berilah keselamatan, engkau berilah perlindungan kepada mereka yang mendengar kuliah ni. Berilah sanad ijazah ini, sambungkanlah pada mereka ya Allah. Dengan ini kami mengijazahkan amalan ini. Habis sebut qabil tu. InsyaAllah. Baik, sekian dulu apa yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang lemah serta kurang itu daripada diri saya, kelemahan saya sendiri, saya minta ampun, minta maaf banyak-banyak kerana kuliah ini panjang 9.40 sekejap je jam 2 jam, Masya Allah. Jadi kalau ada yang nak marah, saya minta maaf banyak-banyak. Kalau kata tak nak jemput pun tak apalah. Kalau nak jemput pun insya-Allah saya datang lagi. Dan esok malam di Masjid 9. Jadi yang mana berkelapangan saya jemput di Masjid 9 esok untuk sambung kuliah yang terakhir saya sebelum saya balik Terengganu. Jadi sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya Allah, wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah segala dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampunilah segala dosa anak-anak dan isteri kami ya Allah. Terimalah amalan kami ya Allah. Terimalah taubat kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadilah kami semua manusia di akhir zaman yang beriman, yang beramal soleh kepadamu ya Allah. Ikatlah kami dengan iman, Islam, ihsan dan taqwa ya Allah. Dan jauhkanlah kami dari fitnah akhir zaman. Jauhkanlah kami dari fitnah Al-Masih Dajjal. Jauhkanlah kami dari fitnah manusia-manusia bertopeng dengan iblis syaitan. Ya Allah, peliharakanlah iman kami supaya kami selamat di akhir zaman ya Allah. Pandulah hati kami dengan hidayah petunjuk Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ya Allah, kami doakan untuk saudara mara kami, anak beranak kami yang masih jauh dengan surau masjid ya Allah. Bukalah pintu hati mereka supaya mari pada surau masjid sebelum mati ya Allah. Andai kata ada jiran kami, saudara mara kami yang tidak solat sembahyang, maka bukalah pintu hati mereka untuk solat sembahyang sebelum mati ya Allah. Andai kata ada di kalangan kami, saudara mara kami yang masih jauh dengan agamamu ya Allah, maka pautkanlah dia ya Allah kembali pada agamamu sebelum kiamat ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.